Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, saudara penonton, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang untuk terus berada di atas muka bumi milik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi diberikan anugerah kesihatan tubuh badan yang baik, dan yang paling berharga bernilai, kita diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Pada malam ini pastinya kita juga bersyukur kerana dipertemukan kembali satu-satunya bicarawara terbaik di pentas penyiaran negara Malaysia, Forum Perdana Ehwal Islam, yang bersiaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Ampang. Untuk menemani saudara penonton, forum pada malam ini dianjurkan oleh Ar-Rahnu Yapim, PIBG SMK Taman Tasik Ampang dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Apa khabar penonton semua? Nak kuat lagi, apa khabar semua? Baik, tu dia saudara penonton Begitu ramai penonton yang hadir di SMK Taman Tasik Ampang, malah dimaklumkan bahawa penonton yang hadir pada malam ini tak cukup. Dewan ini memang tak cukup. Sampai mereka berada di luar dewan, betapa penuhnya, betapa ramainya yang memberikan sokongan kepada Forum Perdana Islam pada malam ini. Baiklah, saudara penonton, tanpa buang masa, kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik. Kerana kita sedia maklum pada tanggal 16 Mei, semalam 16 Mei 2012, kita mengadakan sambutan Hari Guru seluruh Malaysia. Jadi pada malam ini, pentas Forum Perdana Ehwal Islam ingin menzahirkan, ingin mengucapkan penghargaan kepada seluruh pendidik, seluruh guru-guru di tanah air kita di atas sumbangan sebagai pendidik. Inilah yang akan kita kupas pada malam ini bersama dengan dua orang ahli panel yang cukup tersohor, yang cukup hebat, yang cukup terkenal, yang cukup popular, tak lain tak bukan. Di sebelah kiri saya, yang berhormat Datuk Dr. Masyitah binti Haji Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Datuk. Terima kasih banyak-banyak pada semua guru-guru kita yang berada di Malaysia ni. Nak tanya Datuk ni. Dulu masa sekolah kan, Datuk bagi hadiah apa kat guru Datuk? Ingat lagi tak? Zaman tu memanglah tak banyak sangat, ekonomi tak kuat, tapi selalunya bagi kotak tisu lah. Kotak tisu je? Kotak tisu lah. Nangis banyaklah guru tu. Baik, terima kasih. Itu tadi yang berhormat Datuk Dr. Masyitah Haji Ibrahim. Baik, dan dipasangkan pada malam ini gandingannya. Memang kalau berdua-dua ni digandingkan, saya tak tahulah huru-hara pentas ni dibuatnya. Ya, tak lain tak bukan di sebelah hujung sana yang berbahagia Datuk Dr. Fadilah Khamsah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Ya, orang Jawa baik Datuk Waras. Sentiasa waras Waras. Baik, alhamdulillah. Nak tanya Datuk juga ni Datuk. Masa Datuk sekolah dulu kan, cikgu siapa yang Datuk paling ingat? Ramai. Cikgu Ahmad ada, dan seorang guru yang sangat ada kesan penting pada saya, namanya Cikgu Muhammad Fadilah. Itu cikgu disiplin ke cikgu apa tu? Cikgu sandaran. Nama sama betul ke ni? Nama dengan saya. Sebenarnya kita nak membuka dalam keadaan yang santai, yang ceria saudara penonton. Jadi pada malam ni kita akan bicarakan satu tajuk yang cukup penting. Tajuknya berbunyi begini saudara penonton. Halalkan ilmu cikgu. Halalkan ilmu cikgu. Halalkan ilmu cikgu. Inilah yang akan kita bincangkan. Bukan sahaja kita nak cari halal pada makan, pada minum, tetapi ilmu juga kita nakkan yang halal daripada guru kita. Baik, tanpa buang masa, sempena dengan sambutan Hari Guru ini, saya nak memulakan dengan yang berhormat Datuk. Tema Datuk tema sambutan Hari Guru tahun 2012 ialah Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara. Jadi Datuk, supaya mukadimah, sebenarnya apa yang harus difahami oleh guru-guru untuk diterjemahkan dalam pendidikan mereka? Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih yang berbahagia pengurusi dan juga panelis gandingan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap tentang transformasi, kita sedia maklum bahawa keadaan berubah, zaman pun berubah, dan perlu kita menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kalau kerajaan telah mengadakan perubahan daripada beberapa aspek yang lain, dari segi economic transformation, government transformation, maka pendidikan juga tidak ketinggalan untuk diadakan transformasi.
Transformasi ini kita melihat dari segi apa saja bidang kerja atau tugas yang kita lakukan perlu ada perubahan. Tidak boleh berada di takok yang sama. Kalau tidak dia akan mendatangkan kebosanan. Maka pada guru juga bukan sekadar seperti dahulu kala mengajar, masuk ke kelas, menghadap kepada papan putih, tulis di papan putih, hari ini cikgu main bola, hari-hari cikgu main bola, lepas tu guru boleh tidur dan rileks sahaja. Keadaan telah berubah. Dulu dan kini memerlukan kepada satu penyesuaian. Kita perlu tengok bagaimana profession guru dulu dan juga sekarang. Kalau dulu guru mungkin sekadar memerlukan kepada seorang yang ada kecemerlangan akademiknya, kerana profesionnya hanyalah setakat untuk menyampaikan ilmu ataupun mengajar. Tetapi hari ini guru mengalami transformasi, guru perlu ada inovasi. Kerana dia bukan setakat mengajar, tetapi juga dia adalah seorang pendidik. Pendidik yang mana dia perlu menampilkan nilai-nilai kepimpinan dirinya. Sama juga dia perlu juga menjadi seorang guru pencetus semangat. Kalau dulu kita tengok Cikgu Murni aja kan pengurusi. Ni pencetus semangat kepada pelajar-pelajar. Ya, seperti mana kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maknanya sedikit yang guru ajar, banyak lagi yang murid akan buat. Jadi guru kena kreatif. Kalau dulu guru hanya setakat mengajar, sekarang guru juga perlu ada sedikit maklumat tentang bagaimana nak mendisiplinkan pelajar-pelajar yang bermasalah. Kemahiran-kemahiran sampingan seperti kemahiran kaunseling, psikologi, komunikasi, bahkan perlu menjadi pentadbir ya, untuk menjadi administrator. Perlu juga tahu bagaimana nak menggunakan alat-alat ataupun teknologi yang canggih dan moden untuk disesuaikan dengan zaman sekarang. Perlu juga kepada co-curriculum. Perlu juga untuk menjadi masyarakat dan warga negara yang baik. Kalau dulu murid masuk mungkin lanjut umur, tapi sekarang budak-budak dah pergi prasekolah, dah pandai, dah masuk tu sudah ada sedikit maklumat, dan guru perlu menganjak kepada sesuatu yang merubah kepada keadaan. Jadi kita tengok dulu kalau kita rasakan bahawa guru hanya setakat mengajar, hari ini guru perlu mencipta satu suasana yang kondusif kepada pelajar untuk belajar. Ya, kalau kita tengok, kalau boleh kita naklah paduan, kita tak nak guru tu datang sekadar untuk teori, kemudian setelah teori guru juga mengajar budak untuk menghafal, kemudian masuk ke dalam periksa. Sekarang kena ada perubahan. Kalau guru yang mengajar tu adalah subjek, misalnya kita kata subjek sejarah, ia bukan sekadar untuk mengajar tarikh-tarikh, tetapi perlu mengajar bagaimana pelajar nak mengambil iktibar daripada tarikh-tarikh tersebut. Bagaimana peristiwa-peristiwa lalu nak dikaitkan dengan hal ehwal semasa, dan apa perkara yang perlu diambil oleh pelajar. Ini yang kita kata kena ada inovasi. Kalau pelajar itu juga pelajar matematik, maka guru juga kena kreatif, kena ada inovasi. Matematik bukan setakat untuk menghafal formular, tetapi juga perlu kepada perhitungan selepas itu, bagaimana perhitungan hidup dan sebagainya. Kalau mengajar kepada geografi, bukan setakat peta di atas dunia sahaja, tetapi mengajarkan juga bagaimana berkait rapatnya dunia ini dengan dunia kita. Kalau ada burung yang bersin di negeri China, maka yang sesemanya orang di Malaysia. Jadi perlu faham tentang keadaan-keadaan ini. Dan kalau mengajarkan sains, begitu juga mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk. Saya tertarik bila Datuk tadi kata zaman dulu ada sekolah untuk orang tua-tua, Datuk ya. Ya. Datuk pernah mengajar kat sekolah tu ke? Belum. Belum lagi ya. Itu Saya yang melihat apa yang dipaparkan ya. Itu yang belajar jim mata buta, jim toncit semua ya. Itulah tu yang ejanya tak betul tu pengurusi. Baik, terima kasih Datuk. Tadi saudara penonton, pembukaan yang cukup jelas bagaimanakah tema sambutan Hari Guru 2012 ini memerlukan guru yang melakukan transformasi dalam diri kepada pelajar-pelajarnya. Saya ingin mengambil sebelum pergi pada Datuk Fadilah Kamsah ya, data ini yang saya dapat data sehingga 30 Jun 2010 ya, bahawa bilangan guru-guru di Malaysia berjumlah 405,716 orang. Ini data sehingga 30 Jun 2010. Kita percaya akan bertambah, dah tentu bertambah. Jadi Datuk, sebenarnya jumlah ramai guru ni. Mestilah ramai peminatnya. Jadi kita nak melihat bagaimana mulianya tugas guru ni Datuk ya. Dipandang tinggi, dipandang baik, bagaimana Datuk melihat perkara ni? Terima kasih saudara Rizal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now,
sebenarnya kita kena banyak ucap terima kasih dan tahniah kepada semua guru. Terima kasih cikgu. Ya, tanpa guru entah kita apa jadinya. Guru bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dari didikan guru. Kalaulah tak ada guru, kalau tak ada guru, Rizal entah jadi apa, Muhammad Fadilah entah jadi apa, Masyidah binti Ibrahim entah jadi apa, kita tak tahu. Ya, tak tahu kita. Ya, mungkin tak semacam ini, mungkin lebih hebat. Ya. Dan bila Datuk sebut tadi tu, ya, ahli panel menyebut tentang kalau guru kencing berdiri, terbayang saya guru lelaki ke guru perempuan, saya tak pasti. Ya. Tapi anak murid akan kencing berlari. Tu mulianya seorang guru, maka dinukilkan oleh Allah. Allah, ya, beri kita satu pandangan dalam, katalah contoh banyak tempat ni, contohnya dalam surah Mujadalah, ya. Mafhum ayat kalau boleh kita ambil secara ringkasnya, sesungguhnya Allah meningkatkan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi pengetahuan ataupun ilmu agama, ya, beberapa darjat berbanding orang-orang biasa. Itu firman Allah. Dan Nabi pula mengukuhkan, ya, sabda Rasulullah SAW ini sebenarnya sangat cantik, ya, bagaimana Nabi menukilkan perimulianya seorang guru, dan sebenarnya tersirat di situ tugas seorang guru. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah tidak mengutus aku untuk menyukarkan dan tidak boleh sebagai pencari kesilapan atau keaiban. Tapi orang sekarang, ya Allah, suka cari silap orang, suka cari aib orang, ya. Dan sebaliknya kata Nabi, Allah mengutus daku sebagai guru yang memudahkan. Wow, sangat hebat, ya. Rasulullah guru yang terunggul, Rasul guru yang paling hebat, ya, mendidik orang yang dalam keadaan yang jahilah sampai jadi orang taat. Itu sebabnya para ulama sering menggariskan betapa mulianya guru dengan martabat atau musabaqat yang berbeza-beza, ya, daripada mudaris sekadar seorang guru yang mengajar, naik ke tahap muallim, ya, lepas tu mursyid, ya, dan yang paling penting guru juga naik ke martabat murabbi. Itu mulianya, hebatnya, ya. Guru itu iaitu guru yang mendidik, yang memelihara, mengasuh, mentarbiah agar anak-anak, ya, anak-anak kita daripada anak kecil sampailah anak remaja, anak purba ini menjadi orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang berilmu, orang yang bertakwa. Jadi tak dapat tidak nampak di situ betapa mulianya tugas seorang guru. Datuk telah sebut tadi, ya, Datuk Masyad sebut beberapa peranan seorang guru. Saya nak tambah lagi betapa mulia seorang guru. Di samping mendidik, mengajar, ya, guru juga sebenarnya, ya, dia pembimbing, dia pengkaunsel, dia pendorong, dia tukang sorak, ya, dia juga penasihat. Bukan sekadar guru kaunseling yang beri nasihat. Semua guru sejarahnya, guru pendidikan jasmaninya, ya, semua guru yang anak murid hormati wajib dan perlu memberi nasihat pada anak muridnya dari masa ke masa. Dan guru juga ni dia yang kadang-kadang tidak disebut, guru adalah pendoa yang amat mustajab, ya. Guru juga perlu mengkritik, guru juga kena mendengar, guru juga kena jadi penghibur. Ada juga guru, biasanya perempuan lah, guru juga kadang jadi perajuk. Dia masuk ke bilik guru, dia merajuk. Kadang-kadang ketua kelas, ketua darjah kena panggil cikgu, janganlah rajuk cikgu. Dia tahu cikgu hari tu hari yang, ya, bendera Jepun naik. Contoh. Cikgu besar marah kita pula, ya. So guru adalah satu kerja yang amat mulia, tetapi kalau kita tak jalankan tugas dengan betul, itu satu jenayah yang sangat hebat. Saya selalu sebut di mana-mana, saya kena ulang malam ni, jangan marah. Kalau seorang pakar bedah buat silap, mungkin seorang pesakit mati. Tapi kalau seorang guru buat silap, ribuan pelajar sengsara, anak-anaknya sengsara, cucu cicitnya sengsara, saya tak tahu berapa generasi akan sengsara. Sebenarnya kena ada transformasi. Kalau guru buat silap, saya sebagai guru buat silap, ya, anak murid saya yakin dan ikut apa kesilapan saya, anaknya, cucunya, cicitnya. Ya Allah, ya, so guru-guru, please lah, saya juga lihat dia sebagai guru. Sebenarnya semua mak bapak guru, semua guru-guru mungkin jadi mak bapak, ya, semua abang kakak guru, ya, semua pemimpin adalah guru, ya, semua orang sebenarnya guru, dan kita kena, kata orang tu, menjaga diri agar kita jadi guru yang dimuliakan oleh manusia dan dimuliakan Allah. Wallah. Itu tadi bual bicara kita. Siapakah kita tanpa guru? Hebat mana pun seseorang itu, segala-galanya bermula daripada guru. Seorang peguam yang menang bicara, seorang raja yang menaiki tahta, seorang pemimpin yang berkuasa, panel forum perdana yang bijak bicara, sejarahnya bermula dengan seorang guru yang mengajar tulis dan baca sehingga kita berjaya menjadi insan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Kita rehat seketika, jumpa selepas ini.
Ya, terima kasih kepada saudara penonton yang berada di rumah kerana tetap setia bersama kami bicara wara terbaik Forum Perdana Islam membincangkan tajuk Halalkan Ilmu Cikgu. Bersiaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Ampang, dianjurkan oleh Ar-Rahnu Yapim, PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Ampang dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Baiklah, kita nak meneruskan perbincangan kita pada malam ini, Datuk. Sebelum saya nak tanya Datuk dululah ya. Datuk masa kecil-kecil dulu, cita-cita yang pertama nak jadi apa? Cikgu. Confirm ke cikgu? Memang saya jadi cikgu dulu. Jadi cikgu lah ya. Sebelum tu jadi pensyarah dan barulah melibatkan diri dalam bidang politik. Ya, baik. Itu dia. Tugas yang cukup mulia. Baik, kenapa saya berkata begitu? Sebab kita nampak, Datuk, kadang-kadang cikgu ni menjadi pilihan terakhir. Pertama nak jadi ahli politik. Kedua nak jadi pakar motivasi. Yang ujung lah. Yang ketiga nak jadi wallahualam. Amin. Jadi kita tengok guru ni sebagai pilihan terakhir. Dan lagi satu perkara, saudara penonton, kita lihat bahawa guru yang dulu dengan sekarang beza, Datuk. Kalau dulu tak perlu anak murid pergi kat kereta cikgu nak ambilkan beg. Tapi sekarang ni terpaksa cikgu panggil, tolong ambilkan beg. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ni, Datuk? Saya melihat sebenarnya profession guru ini perlulah dijawat kerana minat yang sangat mendalam untuk menjadi guru. Itu sebenarnya modal pertama yang akan menjadikan guru itu guru yang berjaya. Dan ini dikuatkan lagi dengan hujah yang Rizal sebut. Dia berapa banyak, berapa ribuan angka yang disebut orang yang hari ini menjadi seorang guru. Dan kita lihat kalaupun guru ini dikira sebagai satu profession yang terakhir setelah gagal untuk menjawat kerja-kerja yang lain, tetapi apabila dia dah mula mengajar, dia nampak bagaimana anak muridnya berjaya, dan yang paling hebat profession guru ni dia tak ada pencen. Dah pencen pun orang panggil cikgu lagi, kecuali lah kalau motivator tu dia pencen lah kecuali yang tak pencen lah, ceritanya lain lah. Tapi kalau yang pencen cikgu pun tetap dipanggil sebagai cikgu lagi, walaupun dia telah pun berhenti daripada profession tersebut. Itu indahnya. Dan bagaimana yang saya katakan tadi, walaupun orang ni mula-mula tak minat nak jadi cikgu, tapi bila dia dah kerja menjadi guru, akhirnya dia lihat anak muridnya berjaya, disapa oleh anak muridnya kadang-kadang di supermarket, di kedai, cikgu mungkin tak kenal anak murid, tapi anak murid boleh menegur cikgu. Saya rasa saya sendiri sebagai seorang pensyarah dulu rasa bangga yang mana kita dapat mendidik anak bangsa kita ini dapat menjadi orang-orang yang terbilang. Saya teringat kepada kata-kata Datuk Osman Awang dalam sajaknya. Dia kata, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, segalanya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Mungkin itu kita dengar rasa menjadi penawar, tetapi datang lagi seorang penyair lain yang berkata, jika hari ini siapa saja perosak bangsa bermula dengan kegagalan guru kita, cuba mengasuh generasi muda. Jangan kita terasa hati, tetapi itulah hakikatnya yang disebut bahawa kalau silap daripada pendidikan kerana kita nak melentur buluh itu daripada rebungnya, daripada pendidikan awal, itulah menentukan bagaimana anak-anak ini membesar. Yang saya tengok hari ini, orang dah tak nak jadi cikgu ni bukan apa. Sebab dia rasa macam dengan cikgu dulu dengan sekarang, macam Rizal sebutlah, dah berbeza. Kalau dulu kita kata cikgu ni cuti banyak, kalau budak-budak cuti dia pun cuti. Sekarang cikgu ni dah tak banyak cuti. Ahad, Sabtu pun bekerja juga. Ada kurikulumnya. Kadang-kadang mendidik anak bangsa ini lebih daripada memberi perhatian kepada anak-anak sendiri. Kita tengok macam Rizal kata, kalau dulu orang hormat guru, kita pergi tunggu guru. Kalau ada musim buah, yang pertamanya disimpannya diberi kepada guru terlebih dahulu. Ya, kerana dulu mak bapak tak belajar tinggi. Mereka cukup kagum dengan ilmu yang ada kepada guru-guru, dan ilmu itu sangat eksklusif kepada guru-guru. Mereka sangat hormat kerana guru itulah yang menjadikan anak-anak mereka ini orang yang berguna, yang merubah nasib mereka. Tapi hari ini mak bapak pun semua pangkat tinggi-tinggi dah. Mak bapak pun ada yang jadi motivator sendiri. Jadi kita tengok ini menjadi satu cabaran kepada guru kalau guru tidak transform diri dia sehingga boleh dihormati. Begitu juga kita kata guru ni, janganlah kita nampak guru di sekolah sahaja. Sebab mak bapak juga adalah guru di rumah.
Kerana masa yang diluangkan oleh anak-anak itu sebenarnya di rumah jauh lebih banyak daripada masa yang diluangkan di sekolah. Dan biasanya kalaulah anak tu berjaya, pemberita akan tanya apa rahsia. Mak hantar pergi tuition, mak begitu dan begini. Tetapi kalaulah tak berjaya, yang disalahkan guru juga. Kalau yang dapat tu corot pun, yang disalahkan guru juga. Tapi saya rasa hari ini profession guru telah menjadi pilihan. Kita tahu bahawa tadi kalau Datuk sebut dia bahawa kita telah menjadikan seseorang itu berubah menjadi baik. Kita jangan lupa dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang membuat perubahan yang baik kepada seseorang, maka dia mendapat pahalanya, dan pahala yang selepas-selepas itu, kalau anak murid dia jadi ahli politik, jadi orang baik pun, cikgu akan berterusan mendapat pahalanya. Rizal, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk. Sebelum tu saya nak tanya Datuk soalan lah. Datuk hanya kena jawab ya atau tidak, ya. Baik Datuk, adakah mungkin jawatan guru ini sebagai pilihan terakhir sebab mereka beranggapan jadi guru akan menyebabkan stres, ya atau tidak? Besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Inilah yang kita nak tanya pada yang berbahagia Datuk Failah Kamsah selaku motivator kita, Datuk, ya. Sebab saya sebenarnya, saudara penonton, tertarik dengan satu kenyataan akhbar, ya, pada utusan Malaysia bertarikh 24 April 2012. Akhbar tersebut menyatakan bahawa kerjaya guru berada di kedudukan keempat paling stres, ya. Kajian mendapati bahawa guru berada kedudukan keempat dalam kerjaya yang paling mencetuskan tekanan dan stres selepas polis, pegawai penjara, jururawat, barulah guru. Jadi Datuk, ini bagaimana ni? Kita nak bagi nasihat ni Datuk, tips-tips kepada guru-guru yang berada di luar yang duk mendengar forum ni. Macam mana kalau mereka stres? Yelah Datuk, ada di kalangan guru yang komplain. Kerja cikgu ni Datuk, daripada bilik darjah ke bilik tidur. Bilik tidur, bilik darjah. Nasib baik tak ketandas. Wallahualam. Macam mana pandangan Datuk? Sebenarnya ikut kajian oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, dibuat kajian melibatkan 9,000 responden seluruh negara, dan didapati 70% guru dalam keadaan yang sakit jiwa. Sakit jiwa. Datuk, motivator sakit jiwa tak? Tak. Okey. Wali politik teruklah memang sakit jiwa juga, tapi kita motivator. Betul ke Datuk? Betul ke? Saya rasa motivator ni dia mungkin tak sakit jiwa, tapi dia jiwa-jiwa lah. Jiwa kacau. Silakan Datuk. Okey. Dan saya pernah duduk sebelah seorang Menteri Pendidikan. Ini bukan Menteri Pelajaran, ya, Menteri Pendidikan. Beberapa tahun yang lampau. Saya tanya Datuk Seri, ya, berapa orang guru yang tertekan, sakit jiwa sampai tak boleh mengajar? Dia kata jangan cakap kat orang. So saya tak cakap kat orang masa tu, sekarang boleh lah, ya. Dia kata yang sakit jiwa hampir semua. Yang gila tak boleh mengajar 3%. Itulah dia. Tapi kalau sebagai seorang doktor, bila kita nak bagi ubat tentang sakit jiwa ni, kita kena cari apa puncanya. So bila saya kaji, saya sebagai seorang guru juga, ya, keluarga saya 40 orang guru di sekolah. Keluarga saya, sama adik-beradik, ipar dua dan sepupu-sepupu, ada 40 orang guru. Keluarga saya keluarga guru. Dan saya tanya mereka, apa punca stres ni ataupun tekanan jiwa dalam kalangan guru? Dia kata yang pentingnya beban kerja lah, ya. Di samping mengajar, buat laporan-laporan, macam-macam laporan dia kata, ya. Dia kadang-kadang laporan apa? Dia buat soalan satu hal lah dari masa ke masa. Dia kata dengan isi buku kedatangan, buku disiplin, ringkasan mengajar, borang kesihatan. Kalau doktor, kalau nurse, rekod kemajuan murid, ya, report kelab tangkap burung, kelab macam-macam ni. Persiapan hari sukan, yang paling mereka teruk apa dia? Dia kata kena kerja hari Sabtu. Lepas tu guru besar pula menekan, guru tua sekolah ni bagus. Ni guru besar sekolah ni lah, sekolah ni bagus. Sekolah lain tak tahulah, ya. Itulah. Dia kata suasana kerja yang tak berapa harmonis, guru sama guru tidak bersepadu, ya. Separuh guru boleh senyum, separuh guru masam muka, ya, macam-macam lah, ya. Lepas tu dia kata masalah peribadi, hati yang kurang murni, ya, takut-takut keberkatan rezeki terjejas, rezeki tak berberkat sebab punting-punting dan sebagainya. Lepas tu isu dengan pasangan dibawa ke tempat kerja, ya, dan juga isu dengan mak bapak dan para pelajar. So itu di antara punca, ya, yang kita kajilah.
So apa nak buat untuk dapat membantu guru-guru ni mengurangkan ataupun merawat tekanan jiwa, sakit jiwa? Pertama, mantapkan jati diri guru dengan kenal siapa guru yang sebenarnya. Saya banyak berjumpa guru, mungkin dah ribu guru saya jumpa, ratus ribu mungkin dah jumpa, sejak muda sampai ketua bangka ni. Yes, saya dah tua bangka ya. So seronok ya kawan saya ni. Dia tak nak mengaku. Tahu memang tahu. So saya dapati bahawa ramai guru ni tak berapa kenal diri yang sebenar. Maksud kenal diri ialah apa masalah dia yang punca dia mungkin jadi stres tu. Apa sifat-sifat semula jadi atau peribadi menyebabkan dia stres. Dia tak kenal. Tu kena dibantu, ya. Yang keduanya, kena tukar paradigma bahawa sebenarnya semua orang stres, termasuk guru. Dan orang yang normal mesti ada tekanan jiwa. Dan tekanan jiwa yang berpada-pada yang sederhana itu bagus supaya kita jadi lebih hebat. Orang yang gila saja yang tak ada tekanan jiwa. Orang lain yang sengsara sebelahnya, dia tak apa-apa. Ya tu. Dan lepas tu bagaimana lagi? Cikgu kena exercise cikgu. Cikgu kena diet cikgu. Cikgu kadang-kadang mengajar pendidikan jasmani, dia duduk bawah pokok. Separuh cikgu, bukan sekolah ni, sekolah lain. Dia duduk bawah pokok pakai payung. Ialah kebetulan hujan. Anak murid kena hujan tak apa. Ya. Jadi cikgu juga kena faham bagaimanakah teknik untuk rawat jiwa. Contohnya cikgu, ini mudah saja. Ni kajian yang saya buat sikit-sikit untuk merawat jiwa cikgu. Pertama, ibadah kena mantap cikgu. Sembahyang yang fardu kena buat, sembahyang sunat kena banyak buat cikgu. Sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, tahajud, isyraq, duha, setakat yang mampu boleh buat. Ya kena buat, dan maka ini penting untuk merawat jiwa. Yang keduanya saya sebut di mana-mana, dalam semua situasi. Maafkan anak murid cikgu, maafkan mak bapak yang datang dijemput, yang datang tanpa dijemput pun cikgu kena maafkan. Kalau tidak cikgu stres. Dan maafkan guru besar. Kalau bolehlah semua guru sebelum balik ke sekolah ya. Guru kebanyakannya perempuan, semua guru sebelum balik kelas ya, peluk cikgu besar, peluk yang cikgu kecil, peluk cikgu besar. Ya, kalau ini dibuat tiap-tiap hari sebelum balik, insya-Allah banyak masalah jiwa akan selesai. Dan last kali akhir kalam ialah cikgu doakan antara soalan. Cikgu doakan mak bapak anak murid, ya. Cikgu doakan kawan-kawan satu sekolah. Cikgu besar doakan anak buahnya, anak buah doakan guru-guru. Insya-Allah banyak masalah tekanan jiwa akan dapat dirawat. Baik, terima kasih Datuk. Tadi tips-tips yang telah diberikan kepada saudara penonton, khususnya yang bergelar guru. Mudah-mudahan tips-tips itu dapat kita ambil menjadi satu kita katakan ubatlah untuk kita memperbaiki diri. Sebelum kita berehat, saya nak berkongsi pantun dua kerat ya yang dinukilkan oleh Cikgu Nik Muhammad, Kaunsil Pelajar di Kelantan. Berbunyi begini, cantik. Kalau guru malas membaca, ilmu diajar tak tentu punca. Kalau guru tidak bersedia, dalam kelas banyak bercerita. Kalau guru sentiasa sibuk, murid ke kelas hiruk pikuk. Kalau guru sentiasa marah, murid keluar tak tentu arah. Kalau guru tak sukakan pelajar, tidak berkat ilmu yang diajar. Kalau guru tak galak membaca, murid sekadar asyik menerima. Kalau guru suka berdamping, semua murid dapat dibimbing. Kita rehat seketika, jumpa selepas ini. Baik, saudara penonton, terima kasih tetap bersama Forum Perdana Islam. Saya percaya ya, yang kat rumah tu baru balik pasar malam, ada yang baru balik masjid, ada yang baru balik kenduri kendara. Terima kasih kerana terus membuka TV1. Bicarawal terbaik, Forum Perdana Islam membicarakan halalkan ilmu cikgu. Dipancarkan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Ampang, dianjurkan oleh Ar-Rahnu Yapim, PIBG SMK Taman Tasik Ampang dengan kerjasama JAKIM dan juga ATM. Baiklah saudara penonton, kita dah dengar ya pandangan, kupasan daripada kedua-dua ahli panel, kepada guru-guru semua. Kita nak dengar pula pandangan, kok-koklah ada pertanyaan ataupun berkongsi pengalaman, khususnya guru-guru yang berada di yang hadir pada malam ini. Silakan, nampaknya dah ada yang bersedia tu. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Azah binti Haji Abdul Kadir, guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik. Puan Nur Azah, ya. Sekejap ya. Kita sekadar nak berceria lah. Dulu masa kecil-kecil, cita-cita nak jadi guru ke apa? Ada juga nak jadi polis, nak jadi doktor. Guru tu kemudian kot. Tengok gaya berdiri tu dah jadi inspektor polis boleh dah. Ya. Baik, silakan soalannya. Kami di sekolah diterapkan dengan budaya guru penyayang dalam mendidik murid-murid mahupun dalam mendisiplinkan murid-murid lah. Pendek kata tak boleh marah.
Tapi ada juga yang kata mana boleh dengan kasih sayang nak mendidik murid-murid, kena rotan. Kalau tak rotan, tak jadi. Jadi soalan saya, sejauh mana rotan ni boleh mendidik jiwa murid-murid agar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan? Cikgu pernah merotan budak ke? Seingat saya 18 tahun mengajar tak pernah. Tak pernah ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih cikgu di atas persoalan tadi. Jadi ini tadi saya nak pergi pada Datuk lah ya, bila dikatakan persoalan dengan merotan ni Datuk, merotan mendidik jiwa lah, boleh menggunakan masa disiplin pelajar. Bagaimana pandangan Datuk ni? Kalau dulu ya, orang hantar anak ke sekolah ni, Rizal, dia akan kata, cikgu ni anak saya, cikgu buatlah apa cikgu nak buat, jangan anak saya jadi cacat aja. Kalau cikgu ni merotan pun merotannya dengan niat yang baik, merotan juga untuk mendidik, sebab itu anak muridnya menjadi, seingat saya pun pernah kena rotan dengan cikgu sebab tak buat kerja rumah. Saya rasa Datuk pun kena jugalah tu. Sifir hafal tak? Tu pun kadang-kadang kenalah juga tu sebab nakal sikit masa di sekolah tu. Jadi pada saya lihat rotan ni perlu sebagai satu simbol. Dalam kita mendidik anak-anak dan juga murid ni perlu ada kombinasi. Kasih sayang pun perlu, rasa hormat pelajar kepada guru juga perlu, rasa takut juga perlu ada. Ya, supaya bila murid itu rasa takut, barulah dia akan menjadi orang yang baik. Jadi kombinasi kepada tiga sifat ni sangat penting. Cuma sekarang ni yang kita bimbang, yang menjadi masalah yang kita tengok dipaparkan dalam akhbar dan sebagainya. Guru ni bila dia merotan, bukan merotan kerana mendidik, tapi lepas geram benda-benda yang tak habis dekat rumah. Jadi anak murid itulah yang menjadi punching bag ataupun tempat melepaskan rasa geram. Ini yang salah. Tetapi kalau kita merotan, kata orang seperti kita rotan anak-anak kerana kita nak mendidik, ini satu perkara yang sebenarnya dalam agama dibolehkan. Tapi ini mungkin kita kena bincang panjang juga tentang undang-undang yang ada. Apa pun kita tengok kedudukan ekonomi pelajar yang lebih baik hari ini menyebabkan kadang-kadang rasa hormat anak murid pada guru ni kurang, Rizal. Ya, kalau kita tengok cikgu duduk tunggu bas, anak murid naik kereta driver yang ambil. Ada yang bawa kereta sendiri, cikgu naik Myvi je, anak murid naik BMW. Cikgu mungkin pakai telefon dekat telefon awam aja, anak murid dah pakai macam-macam yang canggih-canggih. Jadi keadaan ekonomi itu kadang-kadang menyebabkan perbezaan, hilangnya rasa hormat di antara guru dan anak-anak murid ni yang menyebabkan pelbagai masalah timbul yang disebutkan oleh Cikgu Nur Azah tadi ya. Dan pada saya kalau kita amati balik, saya tengok masalah disiplin pelajar ni banyak. Kalau kita tengok ya, 9 orang pelajar, kalau saya tak silap ini berlaku pada tahun 2007 yang lalu, 9 orang pelajar perempuan berasah dan juga merakam gambar bogel kawan dia. Dan akhirnya hanya dengan meminta maaf. Adakah perkara ini boleh menyelesaikan masalah disiplin pelajar kalau tidak diberi hukuman? Begitu juga pada 5 Ogos 2007, pelajar berumur 12 tahun boleh mencolik dan merogoh seorang wanita berumur 30 tahun. Aksi-aksi berani pada pelajar ni kita tengok, guru pun jadi takut. Guru ni kalau nak mendisiplinkan pelajar, dia jadi takut kerana pelajar dah menjadi ganas. Silat-silat hari bulan, nanti ada risiko balas dendam, nanti cikgu yang cedera, ataupun cala kereta, atau bocor tayar, atau ugut. Bahkan ada kes-kes yang kita baca, guru sampai diterajang dan ditumbuk oleh anak murid. Jadi dalam hal keadaan begini, kalau sampai berlaku keadaan ini, saya lihat bahawa ada maknanya kenapa rotan itu menjadi simbol. Jadi dalam hal ini kita seronok dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Ampang ni, dia mendidik dengan rasa kasih sayang. Pernah dengar, Rizal, budak-budak yang datang kat sekolah bukan rasa datang sekolah, tapi rasa macam datang hotel. Sebab cikgu dah jadi penyambut tamu kat depan, sambut anak murid dengan senyum ya. Kalau dulu kita sambut cikgu bawa beg, cikgu bawa beg anak murid, mak dah bawa kat sekolah. Sekarang cikgu pula pimpin, masuk kat dalam kelas, cikgu pula tanya, hari ni birthday siapa? Nyanyi pula lagu selamat hari jadi dekat anak murid. Masya Allah, kalau diberi rasa kasih sayang. Tapi kalau ada pelajar yang tak dapat ditangani kerana masalah-masalah seperti gangsterism, vandalism dan macam-macam lagi, saya rasa simbol rotan itu perlu dikekalkan. Terima kasih Datuk, tadi penjelasan yang cukup jelas kepada kita semua. Tadi kita dah memberi peluang kepada seorang guru yang bertanya. Saya nak minta pelajar dah pula sebab
dapat malam ni kita ada kombinasi guru dan juga pelajar. Kalau dapat kita nak minta pelajar lah. Silakan kau ada pelajar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya Raja Muhammad Adib bin Raja Ibrahim, pelajar tingkatan 6 daripada Sekolah Menengah Taman Tasik, Ampang. Pelajar SPM dapat berapa cemerlang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jasa guru-guru. Tahniah. Silakan. Sekarang kita tengok ramai di antara pelajar yang apabila membuat kesalahan dan apabila guru memarahi mereka, mereka sukar untuk menerima teguran ataupun marah daripada cikgu. Dan ada yang marah balik cikgu. Dan saya ada dengar, bila kita tidak menghormati guru, kita sukar untuk mendapatkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Dan soalan saya, apakah cara untuk kita mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu? Cantik soalan tu. Tapi kejap Adib, nak tanya ni bukan tanya apa. Nak bagi teka-teki sikit ya. Teka-teki bunyi begini. Kalau pernah tengoklah. Hurufnya ada mata di tengah, ada ekor. Huruf apakah itu? Jin mata toncit. Jin mata toncit. Memang sah. Pendekar bujang lapuk. Baik, terima kasih Raja Muhammad Adib Jadi Datuk, ini dia. Baguslah pelajar kita malam ni Mereka bertanya, betul Datuk kalau ada guru marah dendam tu yang conteng segala-galanya. Jadi bila cikgu marah dendam, macam mana ilmu nak berkat? Inilah yang kita nak bincangkan depan mari saudara penonton. Halalkan ilmu cikgu. Jadi Datuk, tolonglah bagi nasihat Datuk kepada anak-anak kita ni. Dan sebenarnya sabak ataupun tahap-tahap ilmu ni, kata Imam Al-Ghazali, ilmu kita kena cari ilmu, fahami ilmu, hayati ilmu, amalkan ilmu, sebarkan ilmu, barulah dapat keberkatan. So dia kena sampai penghayatan, amal, sampaikan. Tapi ramai orang sekarang ni kita lihat berilmu tapi tak diamalkan. Pasal apa Mungkin salah satu puncanya sebab ilmu yang mereka dapat atau disampaikan itu tidak berkat. Jadi itu soalan Raja Adib tadi tu. Jadi kita kena lihatlah secara ringkasnya apa kaedah untuk mencari keberkatan ilmu itu. Sebenarnya pertamanya, untuk dapat keberkatan, walau apa pun kita buat, jangan tinggal suruhan agama. Belajar dapat 10 A SPM pun, STPM dapat 5 principal A pun, kalau tak jaga solat, pasti tak berkat. Pasti tak berkat sebab ingkar pada Allah. Satu. Yang keduanya, masa nak belajar tu pasang niat. Saya pesan kat anak-anak saya, kamu belajar nak baca doa, duduk menghadap kiblat Duduk menghadap kiblat, baca doa, ya Allah, aku nak baca buku ni supaya benar-benar faham, supaya dapat aku amalkan, supaya aku jadi baik asbab ilmu ini dan aku dapat tolong kawan-kawanku. Itu saya pesan pada anak-anak saya. Barang siapa belajar dengan pasang niat untuk mengajar kawan-kawannya, dia akan dapat dengan izin Allah 10 kali ganda kefahaman, ingatan dan mudah-mudahan keberkatan. Dia mudah faham, mudah ingat, mudah amal dan mudah nak mengajar kawan-kawan. Subhanallah. So pasang niat, betulkan niat. Innamal a'malu binniyat Betulkan niat untuk belajar supaya faham, dapat amal, dapat menjana kehebatan diri dan dapat membantu kawan. Dan of course lah kita kena ingat Nabi pesan, anak-anak yang tidak mendoakan mak bapak tertutup pintu rezeki. Dan tertutup pintu rezeki macam mana dapat keberkatan? Justru anak, tolong doakan mak bapak setiap masa. Ini dia yang satu lagi tip yang sangat penting. Ikut kajian saya, 98% pelajar sekolah menengah fed up, menyampah, benci, kurang selesa dengan guru-guru tertentu. Jadi macam mana nak berkat kalau benci guru? Justru untuk dapat keberkatan ilmu, sayangi guru, hormati guru, doakan guru. Maaf, dari anak saya umur 6 tahun sampai anak saya kat universiti, saya pesan, doakan guru kamu nak, doakan profesor kamu, doakan pensyarah kamu, doakan guru kamu. Jangan benci sebarang guru. Kalau kamu benci sebarang guru, ilmu cikgu ajar tak berkat, kamu susah nak jadi anak yang pandai, pelajar yang pandai. You cannot be in the dean's list. So tolong sayang guru, pensyarah, hormati mereka, doakan mereka. Kalau semua mak bapak di Malaysia dapat pesan pada anak-anak mereka tiap-tiap hari, doakan guru, sayangi guru, hormati guru, insya-Allah tahap atau martabat keberkatan ilmu akan meningkat step by step. Satu lagi yang paling mudah sebenarnya tapi kadang tidak orang war-warkan. Semua anak murid hantar gelombang sayang. Tak payah SMS kat guru, tak payah nak Facebook kat cikgu, tweet kat cikgu, tak payah. Hantar gelombang saja, percuma.
Cikgu wacayang lu cikgu. Kita cayalah cikgu. Cikgu gempak, cikgu rock lah cikgu. Whatever lah. Hantar gelombang positif. Bila cikgu sebenarnya sayang menarik sayang, benci jangan pandang dengan tak sayang. Dia kalau pandang benci menarik benci, ya. So sayang menarik sayang, fed up menarik fed up, benci menarik benci. Ini hukum Allah. Jadi anak murid yang saya muliakan, untuk dapat keberkatan ilmu, hantar gelombang sayang pada guru. Ingat, ini dia. Marah guru sebab sayang. Marah guru sebab sayang. Kalau cikgu dah menyampah ke anak murid, dia tak marah pun, pandang pun tidak. Tak akan sambut ke depan pintu gate, tak akan melepaskan anak murid masa balik, ya. Tak akan pegang bahu pelajar, yang boleh peganglah, ya. Ini antara perkara yang kita kena ingat, insya-Allah. Dan satu lagi perkara yang ramai orang, guru pun kadang tak sebut, untuk dapat keberkatan ilmu, tolong pasang dalam diri anak-anak murid, aku nak sama hebat dengan guru, aku nak saingi guru aku nak lebih hebat daripada guru. Dan para guru pun sebut pada anak-anak muridnya, anak-anak, pelajar-pelajar, kalau cikgu mengajar kamu dengan hebat, pastikan kamu jadi lebih hebat dari cikgu. Kalau kamu jadi hebat daripada cikgu, kamu berjaya, maka cikgu mengajar kamu dengan keberkatan. Yang last sekali, tolonglah ya, maafkan guru, doakan guru, maafkan guru, doakan guru, maka keberkatan ilmu akan meningkat langkah demi langkah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk. Itu tadi saudara penonton, kita nakkan cari keberkatan ya, dengan ilmu yang cikgu bagi. Sebab itulah kita bincangkan halalkan ilmu cikgu. Sebelum kita berehat, saya nak sambung lagi pantun yang cukup memberi manfaat kepada kita saudara penonton. Kalau guru menunggu arah, semua kerja kena arah. Kalau guru kenal pelajar, di luar sekolah dia tak liar. Kalau guru kurang merancang, dalam kelas banyak temberang. Kalau guru banyak tahu, bimbinglah murid agar berilmu. Akhirnya, apa guna menjadi guru kalau fikiran masih bercelaru? Apa guna menjadi pelajar kalau masih kurang ajar? Fikirkan, jumpa seketika nanti. "27 Rejab telah mencatatkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi SAW telah dibawa menaiki buraq dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha." Baiklah saudara penonton, alhamdulillah kita terus lagi bersiaran bicara wara terbaik di pentas penyiaran negara Malaysia, Forum Perdana Ehwal Islam, yang kita duk bincangkan daripada awal tadi, halalkan ilmu cikgu, halalkan ilmu cikgu. Kita nak berkat tuan-tuan dan puan-puan, cikgu yang memberikan ilmu dengan baik, dengan ikhlas akan menghasilkan pelajar yang berkualiti, yang terbaik untuk menjamin kualiti masa depan. Dan kita sedia maklum, semalam 16 Mei kita menyambut sambutan Hari Guru. Kita nakkan bahawa sambutan ini bukanlah bermusim ya Datuk, bukan 16 Mei je. Tiap-tiap hari kena ingat guru, tiap-tiap hari kena ingat ibu bapa ya. Bukan bermusim. Kerana kita yakin di awal tadi Datuk kita dah lihat guru ini satu tugas yang cukup mulia, dan pastinya setiap tugasan ini ada amanah yang Allah beri. Jadi Datuk, kita dah sampai ke peringkat rumusan. Datuk, apa yang boleh Datuk dapat simpulkan untuk guru-guru dalam menjalankan tugas, dalam menanggung amanah yang diberikan ni Datuk? Pada saya, menjadi seorang guru ini adalah memikul satu amanah yang mana kita perlu menjadi orang yang beramanah dalam nak menyelesaikan tanggungjawab ini. Dan amanah ini merupakan satu daripada 4 sifat Nabi yang hebat, selain daripada sidik, tabligh dan juga fatanah. Dan kita juga melihat bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa aku akan menganggap seseorang itu menjadi guru aku walaupun yang diajarkan kepadaku hanyalah sepatah perkataan sahaja. Betapa hebatnya ya, ini apatah lagi guru yang mengajar ni bukan sepatah perkataan, bukan sehari, berpuluh tahun. Amanah yang kita pikul itu, kalau kita sebagai seorang guru, tugas kita ialah mengajar dan mendidik anak-anak ini supaya menjadi orang yang berjaya. Kita nak mengawal selia anak-anak murid ini. Janganlah pula sampai guru besar dan pengetua pula kena selia cikgu. Sebab cikgu ni dia ke sekolah kurang sangat mengajar, tapi tuition dia mengajar lebih.
Kita nak pada yang amanah tu laksanakan tanggungjawab dia dulu. Ada juga guru-guru yang kita kata di sekolah tu tak tahulah, kalau dulu ada juga guru yang sempat lagi ada jualan langsung. Guru yang sempat lagi buat cross stitch dan sebagainya. Sempat lagi buat bunga plastik dan juga bunga straw. Jadi pengalaman je. Pernah tengoklah begitu kan. Jadi amanah sebagai seorang guru ni adalah sebenarnya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok kepada kerja yang dibebankan kepada guru ni sangat besar. Kalau tadi bagi Datuk sebut minta supaya anak murid ni sayang kepada guru, Nabi dah lama sebut bahawa guru terlebih dahulu kena belajar menyayangi anak murid, barulah kasih sayang itu akan kembali kepada kita. Muawiyah bin Salim pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, macam mana aku nak buat? Aku didik anak-anakku ni tapi dia degil." Kata Nabi, "Maafkan anak ni." Dia balik rumah, dia datang lagi, dia kata, "Tak ya Rasulullah, dia degil lagi." Maafkan anak ini. Datang lagi kali ketiga, dia masih degil. Maafkan anak ini. Datang kali keempat, Nabi kata, "Jika kamu perlu menghukum anak ini, hukum yang datangnya dari lubuk hatimu kerana kamu kasih kepada anak ini. InsyaAllah hukuman ini akan menjadi hukuman yang terus diingat oleh anak-anak ini." Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita nak minta guru ni ada sedikit rasa amanah dia kerana tanggungjawab yang perlu disampaikan ini, maka dia tidak perlu untuk menjadi orang lain pula untuk mengawasi kepada dia. Dan yang paling penting dalam kita mendidik anak-anak, bukan saja tanggungjawab guru secara formal di dalam kelas, tetapi juga tanggungjawab masyarakat, ahli masjid, KRT, jiran dan juga ahli komuniti untuk sama-sama membimbing, kerana bukanlah guru setakat di sekolah, tetapi kita semua adalah guru dengan menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid kita. Dan insya-Allah kasih sayang itu bukan sekadar dalam bulan Mei sahaja, tetapi akan terus kerana amanah yang kita sampaikan itu dengan jujur. Wallahu alam. Terima kasih Datuk atas rumusan berkaitan dengan betapa pentingnya guru-guru menjalankan tugas dengan penuh amanah. Kerana yang paling penting, ingat, kita bukan saja dinilai di atas dunia ini, tetapi bos kita, majikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menilai prestasi kita di akhirat kelak. Datuk, sebagai rumusan nak tanya jugalah, pepatah mengatakan guru ibarat lilin membakar diri. Boleh terima lagi ke pepatah ni Datuk sebagai rumusan? Terima kasih Cik Rizal. So tak payah terimalah, sebab sekarang guru bukan sebagai lilin, guru sebagai matahari, sentiasa memberi cahaya tapi tak akan terbakar sampai bila-bila. Sebenarnya guru yang baik akan buat pelajar percaya pada guru. Tapi guru yang hebat akan memberi inspirasi pada pelajar agar pelajar yakin pada diri masing-masing. Itu guru yang hebat. Dan sebenarnya ikut kajian demi kajian, pelajar akan lupa apa yang guru ajar, tapi pelajar jarang lupa cara guru melayan mereka. So ini saya sangat sebab saya masih ingat cara guru-guru saya melayan saya. Sebenarnya guru yang hebat, pertamanya, "Cikgu, tolong halalkan ilmu." Walaupun pelajar tak kata "Terima kasih cikgu, maafkan kami cikgu, halalkan ilmu cikgu", mereka tak cakap selepas kelas, "Cikgu, cara sepakat, secara spontan, halalkan ilmu", agar ilmu yang cikgu berikan berkat, rezeki yang cikgu terima juga akan berkat. Dan guru yang hebat di samping halalkan ilmu pada anak muridnya, juga sentiasa mencari ilmu. Saya suka kata guru saya, kalau guru tidak belajar dari apa yang diajar, berhenti mengajar. So guru kena terus belajar dan amalkan apa yang dia belajar dan terus mengajar pada anak muridnya. Ini guru yang hebat. Dan guru juga kena meluaskan jaringan persahabatan. Guru kena sentiasa husnuzon pada anak muridnya. Bak kata Datuk Masjitah tadi, ya, pesan Nabi, maafkan. Kadang-kadang ya, anak murid yang nakal, sebab Nabi dah pesan, anak-anak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Supaya saya tak terperanjat bila Datuk Masjitah pernah kena rotan, saya tak terperanjat, langsung tak terperanjat. Memang ada potensi, ya. Dulu, sekarang tu sebabnya bijaksana. Mengampulah tu. So sebenarnya inilah kadang-kadang kita terlepas pandang. So cikgu, tolong cikgu, dan saya sebagai guru pun nak ingatkan diri saya. Dan satu lagi perkara yang penting juga ialah kita kena jadi guru, kita kena tahu membalas budi. Ya, kalau guru-guru tak ingat akan guru-gurunya, saya tak tahulah berapa peratus guru di Malaysia, saya tak buat kajian, yang mendoakan guru-gurunya, "Ya Allah, selamatkan guru-guruku, ya, beri hidayah pada guru-guruku yang telah meninggal dunia atau masih hidup." Saya tak tahu berapa orang guru mendoakan guru-gurunya setiap hari agar, bak kata Datuk tadi, kita buat baik, maka anak murid akan buat baik kat kita. Guru-guru mendoakan guru-gurunya, ada harapan besar anak murid mendoakan guru-guru. Ini semua perkara untuk dapat keberkatan. Dan satu lagi perkara yang saya ingatkan ialah, guru-guru kita dah banyak cakap. Sekarang peranan anak murid, ya.
Anak murid pun saya dah sebut pada Raja Adib tadi. Apa peranan anak murid sekarang peranan mak bapak pula. Ikut kajian, bila mak bapak dan guru-guru rapat hubungan, prestasi akademik meningkat, masalah disiplin berkurangan, ya, dan kehebatan sekolah akan melalui satu transformasi dan lonjakan yang luar biasa. So tolong mak bapak rapatkan hubungan guru-guru, janganlah datang ke sekolah ya untuk mencari pasal, kecuali ya datang ke sekolah untuk minta nasihat, untuk berbaik-baik, ya. Mudah-mudahan kalau guru jadikan mak bapak sebagai kawan akrab, kehebatan akan bermula di sekolah lebih daripada yang ada sekarang. Wallahu alam. Terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Sebelum kita menamat Datuk Masyita, Datuk Failah kata tadi tak heran Datuk kena rotan. Datuk tu heran tak kena rotan? Saya heranlah boleh jadi baik begini kalau tak di rotan. Itu memang agak luar biasa lah. Tapi saya yakin sebab guru dia pun nama Muhammad Fadilah juga. So baik. Itulah. Terima kasih saudara penonton. Sepanjang hampir 1 jam kita bersiaran pada malam ini, banyak yang telah dikongsikan, pelbagai informasi, pelbagai maklumat, pelbagai input disuntik kepada minda kita untuk menjadi santapan rohani kita, untuk memperbaiki diri kita, melakukan transformasi yang terbaik. Kerana ingat, apa jua tindak tanduk kita, Allah akan menilainya. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Dr. Masyita Haji Ibrahim, juga yang berbahagia Datuk Dr. Failah Kamsah atas perkongsian ilmu maklumat yang tak kering-kering bagi informasi, bagi tips-tips yang terbaik untuk kita. Terima kasih kepada penganjur Ar-Rahnu Yapim, PIBG SMK Taman Tasik Ampang, juga penonton semua. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.